Baik. Hari ini beberapa bicara kita akan tengok apa yang Allah cerita sedikit dalam Al-Quran tentang dia sebelum kita masuk dalam kitab ni. Kita tengok islub Al-Quran, kaedah Al-Quran menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri cerita tentang dia. Tadi kita baca dalam surah Qul Huwallahu Ahad, Allah cerita kalau kata Allah tu siapa? Siapa dia? Zat yang bernama Allah. Allah menyebut dalam surah Qul Huwallahu Ahad, kita tengok. Allah cerita tentang Allah. Hari tu sikit hari ada orang berebut. Kami pun nak pakai Allah. Kawan tu berkata tak apalah, bolehlah, BP lah dia pakai. Kawan ni kata tak boleh pakai, kan? Satu golongan orang Islam pula kata baguslah, depa nak pakai, depa nak pinjam nama Tuhan kita, share okey tu, kan? Kita boleh mempromosikan nama ni lagi. Lepas tu pula Jabatan Mufti kebanyakan keluarkan kefatwa kata tak boleh pakai. Ada pula orang Islam pula yang memberontak. Yang tu yang pening kepala, kan? Memberontak pula. Pasal apa kita tak membenarkan? Apa salahnya? Kita kata kita bukan tak membenarkan. Jabatan Mufti kata kita sangat mengalu-alukan. Tetapi siapa Allah yang kamu nak katakan Allah tu? Definisi dia kena betul. Baik, kita tengok apa yang Allah cerita tentang dia sendiri. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, Allah kata tentang diri dia, Qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh kamu wahai Muhammad, dia adalah Allah yang ahad, yang esa. Kalau kita nak kata Allah, ketuhan kita tu adalah Allah, Allah tu dia adalah ahad. Sifat yang pertama, dia esa, tidak menerima pembahagian. Tak, dia ahad, tapi dia adalah dia pun ada anak, dia pun ada isteri. Kita kata oh sorry, tak kena. Kalau nak menggunakan kalimah Allah ini, Allah yang sebenarnya, ini seperti yang Allah sendiri cerita. Ini siapa yang cerita dalam ayat ni? Allah sendiri dalam kalam Allah. Kita ambil dalam kalam Allah, Allah sendiri cerita tentang dia. Allah itu esa. Tak bolehlah kita kata dah Allah, memanglah Allah tu esa, tapi dia adalah juga apa orang kata anak. Allah esa. Okey, baik. Allah tu tak ada dua bagi dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang kedua, Allah adalah samad. Samad, apa makna samad? Allah jua tempat yang dihajati dan ditumpukan segala hajat segala hamba. Maksudnya Allah samad, Allah tak memerlukan kepada siapa-siapa pun. Allah tak perlukan kepada siapa pun. Jadi kalau kita faham ni, kita kata Allah tak memerlukan kepada siapa-siapa, Allah berhajat tak kepada kita punya sebarang usaha untuk meninggikan kedudukannya? Kesianlah kalau kita semua tak ibadat pada Allah. Macam mana keadaan Allah? Kesian. Kena tak perkataan ni? Dah, Allah tak perlu. Kalau seluruh dunia ni tak menyembah Allah pun tak mengurangkan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah samad dan dia tak memerlukan pada siapa pun. Ada setengah-setengah benda Allah Ta'ala tak boleh, Allah Ta'ala tak faham tentang kita ni. Kita ni yang tahu tentang keadaan macam ni. Kita kata kawan ni pening. Bukan pening biasa-biasa, kritikal punya pening. Sebab apa? Allah samad. Allah tak memerlukan maklumat pada siapa-siapa. Kita ni ada benda yang kita tahu, tapi ada banyak lagi benda yang kita tak tahu. Ada kala kita pakar dalam satu bidang lagi dia boleh jatuh ke tahap bengong. Contoh minta maaf, dia boleh jatuh ke tahap tak tahu apa totally. Dia merepek, dia cakap benda setengah-setengah benda tu. Dia memang pakar dalam satu bidang, tapi satu bidang lain dia boleh tak tahu apa. Tapi Allah Ta'ala ni samad, tak memerlukan kepada sesiapa pun dalam apa perkara pun. Itu Allah. Baik, kemudian Allah Ta'ala cerita lagi, dia ni pula lam yalid walam yulad. Dia tidak melahirkan, lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan. Yang ni definisi yang Allah sendiri cerita. Kalau nak kata Allah yang hampa maksudkan sama, silakan. Tapi masalah dia tak sama. Tu kita kata tak boleh sila, kena duduk sila. Tak boleh sila. Tak, kita tak setuju kerana akan mendatangkan kekeliruan di kalangan umat Islam. Tak, kami ni sebenarnya pada kami Allah ni dia ada anak dan dia ada isteri. Generasi lani pun dah kelabu dah. Mai lagi satu generasi lagi haru biru, kan? Dia pula baca buku-buku macam ni. Penjelasan macam ni kalau datang dah bercambah. Kalau kita buka pintu dia,
Tak, akan berlaku mafsadah yang lebih umum, lebih rosak. Masyarakat yang buta Quran, kita tak usah cerita, hari ni begitu banyak. Buta Quran pun dah banyak. Lepas tu buta jawi lagi tak payah cerita, yang duk angkat spanduk jawi hidup mati kan. Tiap tengok dia baca sikit signboard jawi ni, jangan baca, jangan suruh ustaz, saya semangat kan. Pun saya pun satu company kat dulu. Saya belajar sekolah dulu, buku teks jawi buka pening tu pi popular, pi beli balik edisi Rumi. Sebelah ni Jawi, sebelah ni Rumi. Sebab memang blur nak cakap tipu apa. Lepas tu baru belajar kan. Belajar lah ni boleh, lepas tu baru belajar. Berlungguk-lungguk dalam kelas tu saya boleh kata 99.9% memang tak boleh. Tu tahun berapa tu lepas kan, tak boleh sebut lah, nanti tahu nak umur pula kan. Kan 10, 20 tahun, 30 tahun dulu bercerita kan. Bayangkanlah ni lagi ketara, walaupun semangat jadi dibangkitkan semula. Jawi, Quran, buta sunnah. Cerita tentang akidah ni, persoalan kekeliruan tentang akidah, kemasukan fahaman ismu-ismu yang sesat dan sebagainya. Hari ini pula kerana pengaruh-pengaruh pelbagai cambahan pemikiran-pemikiran luar daripada Islam, pelajar yang asas dia sangat lemah, lepas tu tiba-tiba dia pergi belajar pula sosialisme lah, segala semua mai, lepas tu tiba-tiba dia mai Islam ni dia compare dengan Islam, asas dia pun lemah. Berapa ramai orang pergi belajar di sekolah menengah dulu kerana dia nak faham akidah. Yang belajar akidah nak faham akidah, cuba angkat tangan. Memang tak angkat tangan kan? Siapa nak angkat tangan dalam kuliah? Contohlah kan, sangat kurang. Bukan tak ada, mungkin ada dalam ni kan orang-orang soleh, banyak kan taman orang soleh kan. Tapi kalau saya dulu saya masa zaman sekolah dulu, saya ni apa kelab persatuan agama apa. Kira persatuan yang paling gharib sekali yang itulah. Paling susah nak cari ahli. Jenuh buat kenduri pun susah agak. Kadang-kadang ustazah tunggu sabak, ustazah pun kan, tunggu yang nak main hadir tu punya susah. Dan memang zaman tu pun tak belajar nak faham agama, cuma nak periksa. Lepas tu mata pelajaran agama tak wajib pula, lagi selamat. Siapa nak belajar nak memahami akidah ni? Sangat kurang. Jadi dari kecil kita belajar akidah sekadar nak periksa, tak nak memahami betul-betul lemah. Kemudian kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Lepas mai dah besar, ada sikit kesedaran, kena tahu akidah, tapi dasar kita dah didasari dengan ilmu-ilmu yang lain. Pasal Plato pandai macam-macam. Dia tengok dengan Masya Allah, dengan hebat dia. Lepas tu tanya tentang akidah, lepas tu dia sifat 20, apa Allah 20 sifat ya. Dak hang tahu kan mula 20 sifat tu dengan huraian. Tak tanya Allah 20 sifat ya kah? Belungguk lagi. Tak sebut mai 20 dulu, tak payah belungguk. Tu jam apa sifat dah? Sifat dalam Quran dah. Sebut satu persatu. Silap hari bulan Quran boleh tak dibaca. Tapi dia dapat satu-satu yang baru. Manusia ni dia suka benda baru. Sebab dia rasa dia dapat benda baru tu excited dia. Hebat ni. Yang ni sifat 20 lama kita tak maju. Kan? Jadi kerana tu kadang-kadang berlaku kekeliruan, asas dah lemah, berlaku banyak kekeliruan. Sebab tu tuan-tuan, sangat-sangat penting untuk kita memahami akidah dengan cara yang mudah. Pertama, yang tu yang sangat penting pada hari ni, dasar kita kena kukuh. Hari ni tentang isu akidah, hari ni orang dah mula cakna balik pada hari ni, orang dah mula ambil berat hari ni. Bila baru ni kita bertemu dengan pelbagai isu dah dibangkitkan hari ni, alhamdulillah semangat orang nak belajar ilmu akidah pun dah mula timbul. Jadi sangat penting, tak ada istilah kata terlambat. Ada orang yang bila kita buat kelas akidah dia kata, Ustaz saya ingat saya dah akidah ni zaman belajar kecil-kecil senang lah Ustaz, dah tua ni susah nak faham. Kita kata salah, masa usia ni lah kita kena faham. Masa ni kita kena faham. Kalau akidah kita lemah tuan-tuan, agama dalam hadis Nabi tadi, faba'i'un nafsah, dia boleh jual diri dia. Agama dia boleh jual beli. Orang bagi duit dia boleh tinggalkan agama.
Yang ni bukan cerita zaman 20-30 tahun dulu, zaman yang duk berlaku ni hari ni. Kerana ada orang badai meninggal. Kenapa? Asas dia lemah. Bila asas lemah, Islam yang dibina tu sangat rapuh. Bila masa dia boleh tinggal. Kerana alasan-alasan yang kerdil ni, dia boleh tinggalkan ibadah. Tak ada masalah untuk dia dan tanpa rasa bersalah. Kerana tu ilmu akidah ni penting. Allah sebut sikit lagi, kita tengok Allah sebut tentang diri dia dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid Allah sebut huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ni contoh Allah Ta'ala memperkenalkan kepada kita tentang Allah sendiri. Dan firman Allah Ta'ala huwal awwal wal akhir, dialah yang awal, wal akhir, dan dialah yang akhir. Cari dalam kitab tu sampai kiamat tak jumpa, pasal ni kitab lain. Ni sikit pendedahan awal. Okay. Ni pendedahan awal. Wal awal wal akhir, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Wal zahir wal batin, surah Al-Hadid ayat ketiga. Dan dialah yang zahir dan dialah yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah yang maha mengetahui tentang segala sesuatu. Ini contoh uslub Al-Quran, bagaimana kaedah Al-Quran memperkenalkan Allah. Bahasa sangat simple. Tengok apa yang Allah cerita. Dia adalah yang pertama yang tak ada permulaan. Dia adalah yang akhir. Dia yang akhir makna tak ada kesudahan. Dia adalah yang zahir, dia adalah yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala mengetahui setiap segala sesuatu. Ini kaedah Al-Quran mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala melalui bagaimana Allah tanam kepada kita akidah dengan kaedah yang mudah. Allah cerita sendiri tentang diri dia. Bahasa ni mudah kan? Kita buka Quran, kalau kita tengok terjemahan pun kita boleh faham dah. Tak ada lah berat sangat awal akhir apa benda awal akhir awal. Yang ni kita tak perlu fikir banyak pun. Jadi kadang-kadang ini kita akan belajar dalam kitab ni dengan satu silibus susunan yang baik kan. Dan satu lagi kaedah yang saya nak tekankan di sini, cara nak menanamkan akidah dengan bahasa yang mudah. Salah satu kaedah adalah kita berjinak-jinak dengan tengok terjemahan Al-Quran. Tengok ayat-ayat Al-Quran, terjemahan Quran. Sebab dalam Quran cukup banyak ayat-ayat yang Allah cerita tentang dia, lebih daripada ayat ahkam. Cukup banyak. Tapi pada hari ini umat Islam telah mula meninggalkan Quran. Itu malangnya. Maka kita bila kita meninggalkan Quran, cuba nak mendekati Al-Quran, apa yang berlaku pada hari ini, kadang kita perbahaskan perkara tentang istilah terlampau rumit. Perbahaskan soluhi qadim, tanjizi qadim tu kena bahas, tapi perbahaskan tentang tu last kali dia pun pening tentang tu ya. Apa benda tak tahu. Kita cuba insya-Allah nak bawa pendekatan yang mudah supaya orang mudah faham. Sebab akidah ni dia nak kena beriktikad dalam hati. Dia nak kena buat keputusan dalam hati. Kalau tak dapat bentuk, maka ibadat kita akan lemah. Kerana tu kita akan cuba untuk mendekati ilmu akidah ni dengan kaedah yang semudah yang mungkin insya-Allah. Baik tuan-tuan,